Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan cergas. Kembali menonton Cergas bersama jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia yang dibawakan oleh Didik TV KPM. Untuk episod kali ini, kita masih lagi akan bersama dengan Coach Indran. Tapi yang bezanya, kita akan fokus kepada bahagian otot lain. Seperti semalam kita fokus kepada bahagian lower body, tapi hari ini kita akan fokus kepada bahagian otot dada dan core. Jadi, tak nak buang masa, kita mulakan aktiviti kita untuk hari ini. Topik kita masih lagi kecergasan fizikal dengan menggunakan peralatan dumbbell dan kita masih lagi bersama dengan Coach Indran. Apa khabar Coach? Sihat. Alhamdulillah. Okey, Apa khabar? khabar baik. Jadi Coach pun tak ceritakan kepada adik-adik apa yang kita akan buat hari ini? Okey adik-adik, untuk episod kali ini kita akan lakukan latihan menggunakan dumbbell untuk membina otot abdomen. Dan aktiviti kedua kita akan lakukan adalah untuk membina otot dada atau lebih dikenali sebagai pectoralis major. Jadi untuk hari itu ini, je lah kita buat. jadi untuk hari ini kita akan fokus bahagian dua ni lah. Sebab semalam Yeah. kita dah buat bahagian bawah kan? Yes. Jadi kan, tapi kan apa yang Mara suka pasal Coach kan, setiap kali punya Coach punya warm up, Coach akan guna peralatan. Betul tak? Betul. Semalam guna bola, hari ini kita guna apa? Hari ini kita guna tali skipping. Wah, saya rasa adik-adik mesti dah tak sabar. Coach dah bersedia? Saya bersedia. Jom kita tinggalkan Coach untuk sesi warm up. Okey, salam sejahtera adik-adik. Untuk latihan untuk aktiviti memanaskan badan untuk hari ini kita akan gunakan peralatan yang dinamakan skipping. Okey, tali skipping. Alright. Boleh didapati di mana-mana. Sekiranya tali skipping ini panjang sangat, adik-adik boleh ikat tali skipping ini. Boleh ikat di sini di ujung, alright, ataupun di tengah-tengah di sini. Kita luruskan dan kita ikat di sini. Pun kita boleh buat supaya dia sesuai dengan ketinggian kita. Okey adik-adik, kita akan mulakan latihan memanaskan badan dengan menggunakan skipping. So pastikan tali skipping di belakang, tangan lurus, kuncikan pergelangan tangan, pergelangan siku dan bahu. Okey adik-adik, kita mulakan dari belakang dan kita lompat. Perlahan-lahan pun dah memadai. Adik-adik. Okey, pastikan siku dibengkok, mendarat di atas berbola kaki. Okey, lutut lurus. Alright. Sekarang kita tengok macam mana pembantu kita akan melakukan skipping. Jom kita. Mula. Tengok. Mata pandang depan. Siku bengkok. Lutut bengkok sedikit. Mendarat atas berbola kaki. Bagus. Bagus. Okey. Stop. Okey, kita buat lagi sekali. Alright. Seperti biasa, berdiri seluas. Kaki dibuka seluas bahu. Tali skipping di belakang. Alright, ready? Mula. Okey, mata pandang di hadapan. Siku dibengkok, lutut bengkok sedikit. Mendarat di atas berbola kaki untuk menyerap daya. Alright. Okey, berhenti. Alright, bagus. Adik-adik, itulah tadi aktiviti memanaskan badan dengan menggunakan tali skipping. So, aktiviti ini kita boleh lakukan untuk jangka masa 10 hingga 20 saat. Dan ulangan dia mungkin 2 hingga 3, ikut kemampuan, tahap kecergasan adik-adik. Okey adik-adik, aspek keselamatan untuk episod kali ini adalah berkaitan dengan kawasan yang kita nak lakukan aktiviti senaman kita. Sama ada latihan bebanan ke atau sebarang latihan sukan, right? Kawasan amat penting. So, contoh, adik-adik nak buat latihan bebanan. Tengok kat luar hujan, nak buat kat rumah. So, mungkin dalam rumah, kita tengok kalau ruang tamu, kita ada meja, kursi, televisyen, macam-macam barang. So, kalau kita nak melakukan di ruang tamu,
kita alihkan atau kemaskan kawasan meja, kursi semua tu kita tolak tepi, kita pastikan ruang mencukupi dan kita melakukan aktiviti. Selepas kita dah selesai aktiviti kita untuk hari itu, kita kemaskan balik. Kita letak balik barang-barang seperti yang sedia kala supaya ibu bapa atau penjaga adik-adik tidak memarahi adik-adik. So, pastikan adik-adik aspek keselamatan adik boleh lakukan. Okey adik-adik, aktiviti pertama untuk episod kali ini latihan bebanan menggunakan dumbbell ialah sit up curl. Okey, dikenali secara curl yang kita nak fokus kepada otot abdomen. Alright, coach akan demonstrasikan tanpa peralatan dahulu. Alright, kaki kemas atas mat latihan ni dan lutut dibengkok. Alright, tangan di atas paha, kita genggam sedikit. Alright, macam kita nak genggam dumbbell. Alright. So, pergerakan dia, kita gerak sehingga pergelangan tangan lepas lutut dan kita turun balik. So, alright, lagi sekali coach tunjuk, kaki kemas atas mat latihan, lutut bengkok, tangan digenggam atas paha, kita naik perlahan-lahan, pergelangan tangan lepas saja lutut, kita turun balik. Alright, kita tengok macam mana kedua-dua pembantu pula buat. Jom. Okey, Mary. Posisi sedia. Down, okey. Kemas kaki kena kemas. Seluas bahu, tangan atas paha. Okey, ready. Mula. Kaki kena tekan, okey, kemas. Okey, naik. Naik, tekan. Yes, go down. Flat. Lagi sekali. Tekan kaki. Come on, push. Kalau boleh Merin, jangan angkat kaki. Kita nak gunakan kaki tu. Alright? Okay. Alright, lagi sekali. Alright, Adit. Naik. Yes. Turun. Naik. Come on, press. Tekan kaki tu, tekan kaki. Guna bahagian anggota lain ni. Yes, sikit lagi. Bagus. Alright. Okay. Alright, adik-adik, coach akan tunjukkan pula dengan beban. Coach akan tunjukkan dengan beban pula. Alright, jom. Keadaan sedia. Sekarang kita gunakan peralatan. Macam biasa, coach nak tunjuk kita guna air botol je sebagai beban. Alright. Sama, kaki kena firm atas mat lantai ni. Okey. Di atas paha. Macam biasa. Tekan kaki, alright. Dan naik, lepas kita turun balik. Naik, turun balik. Tangan lurus. Kita kunci kita kunci pergelangan tangan, siku, kita kunci, kita naik, kita turun balik. Kita naik, turun balik. Bila kita naik, kita tengok depan. Bila kita baring, kita tengok atas. Naik, alright. Naikkan badan. Okey adik-adik. So kita akan pula lihat pula macam mana talent kita buat pula. Alright. Okey, giliran pembantu pula sekarang. Okey, dalam keadaan sedia, genggam dumbbell atas paha. Baring, kemas. Okey, mula. Lepas Merin kena press down your leg, okey? Kena tekan kaki. Lagi sekali. Okey, naik. Turun. Lepas saja dekat lutut saja. Alright, let's go. Naik. Yes, bagus. Alright. Ideal. Okey, badan. Yes. Naik. Good. Bagus. Lagi sekali. Naik. Bagus. Alright. Cukup. Stop. Okey adik-adik. Itulah tadi aktiviti yang pertama. Latihan bebanan dengan menggunakan dumbbell yang dikenali sebagai sit up curl. So pasti adik-adik dah tahu macam mana nak buat. Alright. Okey adik-adik, aktiviti kedua untuk latihan bebanan menggunakan peralatan iaitu dumbbell dikenali sebagai
dumbbell chest press. Okey, aktiviti ini kita buat untuk membina otot dada. Okey, ataupun dikenali sebagai pectoralis major. Adik-adik, coach akan mendemokan aktiviti dumbbell chest press tanpa peralatan dahulu. Jom kita mulakan. Okey, baring seperti biasa, kaki kemas atas mat latihan, lutut dibengkokkan, mesti kemas selesa dengan anda. Alright. Tangan di sisi, buka di sini ialah 90 darjah, dekat siku pun 90 darjah. Paras bahu, mata pandang atas atau shilling atau right, kita naikkan perlahan-lahan ke atas. Right. Naikkan, luruskan tangan ke atas seluas bahu dan kita turunkan perlahan-lahan. So, pergerakan dia 1 2 3 dah sampai lurus. Sama juga bila masa turun, kita nak turun 1 2 3. So, pastikan bila turun sama 90 darjah di sini, 90 darjah di sini. Okey adik-adik? Alright, kita tengok pembantu kita melakukan aktiviti tersebut tanpa peralatan. Jom, kita mulakan. Alright, kaki kemas, masih selesa. Tangan di sisi. Bagus. Kaki buka seluas bahu. Kemas, belakang sikit. Kemas, kena kemas. Alright. Okey, kita akan mulakan. Ini posisi mula. Kita akan mulakan posisi tamat, okey? Sedia? Okey, mula. Angkat. Lurus. Ya, bagus. Okay, turun balik. Sisi. Okey, lagi sekali. Angkat. Seluas bahu, masih seluas bahu, turun. Alright. Lagi sekali. Angkat. Turun balik. Okey, lagi sekali. 1 2 3. 1 2 3. Bagus. Okey adik-adik, itulah tadi aktiviti dumbbell chest press tanpa peralatan. Okey, sekarang ni coach akan demokan dengan menggunakan peralatan. Kedudukan biasa. Alright. Kita dah belajar tadi macam mana kita nak buat. So kita nak gunakan, kita genggam dumbbell. Seperti biasa coach pegang botol minuman. Alright. Ke sisi. Alright. Kita mula angkat tangan. Kita dah kemas, kaki kita dah kemas atas tilam latihan. Lutut dah bengkok. Kita pun dah selesa. Tangan di sisi. Kita angkat, lurus. Alright. Seluas bahu. Dan kita turunkan balik. Lagi sekali. Angkat. Dan kita turun balik. Angkat. Lurus. Dan kita turunkan balik. Kita angkat. Pastikan kita kuncikan pergelangan tangan. Right, kita turun balik. Kita angkat balik. Dan kita turun balik. Begitulah tadi adik-adik perlakuan dumbbell chest press dengan menggunakan peralatan. So sekarang giliran pembantu pula. Alright, tolong dumbbell. Dumbbell kemas ke sisi. Alright. Tangan di sisi, paras bahu, bagus, cantik. Alright, kunci pergelangan tangan. Alright. Sedia? Ideal sedia? Mary sedia? Okey, kita mula. 1 2 3. Mula. Ke atas, lurus. Turun. Pastikan dumbbell bila ke atas mesti hadapan mata kita, bukan belakang Alright. Lagi sekali. 1 2 3. Mula. Alright, cantik, bagus. Turunkan balik. Okey, sekarang kita kira Kita kira. Jadi 1 2 3. Lurus. Turun balik. 1 2 3. Alright. Lagi sekali. Lagi sekali. Ready, go. Okey. Turun. Lagi sekali. Angkat. Paras bahu, depan mata. Angkat lagi sekali. Lurus. Turun balik. Angkat. Okey, pastikan depan ni adik. Depan mata, sebab kalau kita terlepas, dia akan jatuh atas badan. Tak adalah jatuh atas muka kita. Okey, iaitu aspek keselamatan.
Jangan lupa. Okey, lagi sekali turun. Okey, terakhir sekali. Angkat. Alright, bagus. Turunkan. Okey adik-adik, begitulah tadi aktiviti latihan berbadan menggunakan dumbbell yang dikenali sebagai dumbbell chest press. Adik-adik boleh lakukan. Okey adik-adik, aktiviti ketiga untuk episod kali ini ya, latihan berbadan menggunakan dumbbell dikenali sebagai dumbbell seated Russian twist. Nama pun bahasa Inggeris ya. Okey, aktiviti ini kita guna untuk membina otot oblik yang sebelah kiri ni. Kalau kita nak badan bentuk V, inilah exercise dia. Alright, latihan ini akan memberikan bentuk badan tersebut. So kita nak membina otot oblik dan juga otot abdomen sekali. Alright, coach nak tunjukkan tanpa peralatan dahulu. Alright. Duduk kaki atas tumit. Alright. Selesa, buka kaki selesa. Selalu coach kata buka seluas bahu. Tapi kali ini ikut keselesaan adik-adik. Alright. Badan dicondongkan ke belakang, tangan di atas lutut. So kita pegang pemberat di sini dan kita twist ke kanan. Seberapa maksimum yang kita boleh, sejauh yang boleh. Lepas tu kita pulang balik posisi mula dan kita pusing balik belah kiri pula. Dan kita balik. Boleh adik-adik ya? Kita tengok macam mana pembantu pula buat. Okey, come. Okey, jom. Posisi mula. Atas tumit, kaki atas tumit. Okey. Badan ke belakang. Alright. Ke belakang sikit. Yes. Okey. Alright, kita pusing ke kanan dulu. Ke kanan, pusing. Sejauh mungkin Okey, kita patah balik. Lagi ke kiri, sejauh yang mungkin. Kita patah balik. Okey, lagi sekali. Ke kanan. Posisi mula. Ke kiri. Bagus. Balik, posisi mula. Okey. Ke kanan, lagi sekali. Pandang dumbbell. Okey, ke depan. Badan tegap. Ke kiri. Pandang dumbbell. Ikut dumbbell tu. Okey. Posisi mula. Okey. Last one. Okey, ke kanan. Okey, posisi mula balik. Bagus. Ke kiri. Okey. Okey, tamat. Otot mana yang you rasa? Side. Bagus. Mary? Lagi? Ke depan. Bagus. Alright. Adik, tadi ialah aktiviti tanpa peralatan. Okey, sekarang coach akan tunjuk aktiviti dengan menggunakan dumbbell. Alright. Okey, kita ambil peralatan kita. Alright. Macam biasa, macam tadi, tanpa peralatan, atas tumit, kita baring. Alright. Atas tumit, okey, kaki kat tumit, kita bengkokkan lutut. Kita pastikan peralatan di sini. Kalau peralatan di sini, kita kena gerak ke belakang. Supaya otot yang kita bina itu terasa. Alright. So sekarang kita akan ke kanan sehingga boleh atau ke kiri sehingga boleh. Keselesaan pegang ini, adik boleh pegang macam ini atau macam ini. Terpulang kepada keselesaan adik. So kita akan guna macam ni dan kita gerak ke kanan, ke kiri. Alright. Variasi, kalau nak guna satu peralatan pun boleh. Ikut keselesaan adik-adik. Alright, kita gerak dengan satu pula. Tu, ke kiri, balik ke tempat, ke kanan. Alright. Kalau adik-adik, tahap kecergasan adik-adik lebih baik, alright, boleh saja terus ke kiri. Dari kanan, terus ke kiri. Ke kiri. Tapi itu selepas minimum 4 minggu. Baru boleh buat ke kiri, terus ke kanan. Okey, sekarang kita tengok pembantu untuk melakukan aktiviti ini dengan dumbbell. Jom kita. Okey, persediaan sedia. Ambil dumbbell, genggam. Kaki atas tumit. Alright, mesti ada terasa
terasa dekat abdomen. Okey. Okey, ke kanan. Pusing seberapa jauh yang boleh. Posisi mula. Balik. Ke kiri. Kaki jangan gerak, atas tumit. Okey, mula balik. Posisi mula. Alright, kita guna merin. Mungkin boleh satu je. Alright, bagus. Aidil boleh guna dua. Alright, pergerakan ke kanan. Yes, bagus. Mula balik, posisi mula. Ke kiri. Posisi mula. Ke kanan. Posisi mula balik. Ke kiri. Posisi mula. Ke kanan. Posisi mula. Okey, sekarang ni kita nak tunjuk variasi tu. Daripada kanan sehingga ke kiri. Boleh kita lakukan? Alright, jom. Alright, kita nak ke kanan dulu. Ke kanan. Okey, terus tanpa henti dekat tengah dan terus ke kiri. Okey, kita buat lagi sekali. Ke kanan. Okey, continue. Alright, sambung. Lagi. Sambung. Lagi. Lagi. Okey, last one. Okey, berdiri tengah, berhenti. Okey, bagus. Adik-adik, itulah tadi aktiviti latihan pembanan dengan menggunakan dumbbell yang dikenali sebagai dumbbell seated Russian twist. So adik-adik boleh lakukan dengan panduan tunjuk ajar yang coach telah berikan. Macam mana adik-adik dapat rasa tak terbakar dekat bahagian core muscle kita? Untuk trivia hari ini kita nak ceritakan dua kelebihan mempunyai core muscle yang kuat. Yang pertama sekali, terutamanya kepada atlet-atlet kat luar tu, kalau kita mempunyai core muscle yang kuat, dia dapat membantu ketangkasan kita dalam melakukan aktiviti sukan. Yang kedua, dapat membantu keseimbangan badan kita semasa kita melakukan aktiviti yang lebih ekstrim. Yang kedua, mana pasti ada di kalangan adik-adik di luar ataupun atlet-atlet yang sering mengalami sakit bahagian belakang sekaligus mengganggu rutin harian dan waktu tidur. Semua ni kan terjadi, salah satu sebab dia adalah kerana kita mempunyai core muscle yang lebih lemah berbanding dengan back muscle dan ia dapat mengganggu kita dalam melakukan aktiviti sukan. Jadi mulai hari ini adik-adik jangan lupa untuk melakukan senaman yang melibatkan core muscle. Okey adik-adik, kita telah selesaikan aktiviti utama. Sekarang untuk aktiviti gerak kendur ataupun dikenali sebagai warm down. So aktiviti yang pertama kita nak lakukan ialah untuk melegakan otot abdomen dan oblique. Yang pertama sekali otot abdomen. Apa yang kita nak buat ialah kita duduk kaki berapa rapat, kita bawa kaki rapat kepada badan dan kita hold. Kita hold, kita kira 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So adik-adik boleh buat ni ulangan 2 hingga 3 kali. Variasi untuk melegakan kawasan abdomen ni lah, otot abdomen ni lah, kita boleh baring dan kita bawa lutut seberapa rapat kepada badan. Dan kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey adik-adik, kita tengok pembantu kita melakukan aktiviti memanas keadaan. Okey. Okey adik-adik, aktiviti gerak kendur yang pertama. Okey, bawa kaki serapat yang boleh. Rapat lagi Aidil. Mirin rapat lagi. Ya, maksimum kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Luruskan balik kaki. Alright, relax. Okey, lagi sekali. Tarik balik rapat. Rapat lagi, serapat yang mungkin dengan badan. Alright, peluk. Peluk kaki. Pandang depan. Alright, kita kira. Tahan tahan. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, kita buat pula yang variasi tadi. Kita baring. Alright, baring dulu. Baring. Okey, seberapa rapat? Boleh? Rapatkan. Miring kaki. Yes, bagus. Alright. Okey, ready? Tahan. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, relaxkan balik. Relaxkan. Kita akan buat lagi sekali, alright? Okey, luruskan kaki. Alright, kita tarik balik. Rapatkan ke badan. Seberapa rapat yang boleh. Relax. Okey, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alright, bagus. Tamat. Okey adik-adik, begitulah tadi aktiviti gerak kendur yang kita telah lakukan. 2 aktiviti. So, saya minta adik-adik mencubanya selepas kita lakukan aktiviti latihan berbadan. Jangan lupa, aktiviti gerak kendur amat penting. Terima kasih adik-adik sebab dah setia menonton sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum kita tamatkan siaran kita hari ini, Coach, ada apa-apa tips nak sampaikan kepada adik-adik? Ada, Mahira. Okey adik-adik, tips untuk episod kali ini adalah tentang pemakanan. Okey, kita telah melakukan aktiviti, tak kira aktiviti apa, aktiviti kecergasan atau permainan atau latihan bebanan. Selepas 30 minit sehingga 40 minit aktiviti anda perlu makan. Kerana kita telah menggunakan tenaga. So kita nak kembalikan tenaga tu, kita nak ambil balik tenaga tu, macam mana kita boleh tahu? Kita kena makan. So artinya 30 hingga 45 itu kita kena makan. Makanan yang paling bagus untuk mengembalikan tenaga ialah berasaskan kepada nutrien karbohidrat. Paling baik sekali ialah ban ataupun nasi. So ingat 30 hingga 45 minit adik-adik perlu makan. Makanan berasaskan nutrien karbohidrat. Wah, Coach, sebenarnya Mahira selalu lupa nak makan lepas exercise. Sebab dah exercise tu dah penat terus tak makan dah. Jadi adik-adik, jangan lupa tahu lepas exercise je 40 minit kan, kena makan. Lagi banyak tips, lagi banyak teknik yang kita akan belajar esok pada waktu yang sama dalam rancangan Cergas bersama Coach. Keep fit, be healthy. Bye. Bye, jumpa esok.